Assalamualaikum, Sharon. Waalaikumsalam. Eh, Okay, aku Zam. dah aku dah jadikan kau host lah. Okay, Zam. Thank you, Alright, thank you. aku leave. Okay, Assalamualaikum. Bye. Okay, Salam. Sekejap aku check dengan Ustaz je.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar Ya. Dengar. Alhamdulillah. Suara Masya Allah. Boleh dengar suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Orang dah ni. 10. 9. Saya 10. Allah. Saya minta maaf malam ni saya tak boleh nak buka kamera. Satu sebab saya sebenarnya dalam kereta. Jadi insyaAllah kita akan turun kelas lah. Saya dalam kereta gelap. Tak nampak apa. Jadi kita akan sambung kelas lah insyaAllah. Okey, tak apa. Baik, boleh kita mula? InsyaAllah kita mula dulu supaya tunggu yang lain masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim amma ba'd. Sahabat, tuan-tuan, sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, diberikan keafiatan dan mudah-mudahan kita semua yang berada dalam majlis pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, fa'aqarun naqata wa'atau 'an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sadaqallahul azim amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam ni Allah pertemukan kita dalam keadaan kita sebenarnya dalam suasana untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita hanya berbaki kurang daripada 10 hari. Kurang 10 hari saya rasa, lebih kurang. InsyaAllah pada Ahad minggu depan 3 April kita akan mula berpuasa. Pada 2 April kita akan mula bertarawih. Mudah-mudahan malam ni, pengisian malam ni membawa kita persiapan untuk bertemu Ramadan insyaAllah. Baik, insyaAllah malam ni kita sambung surah yang baru, surah yang Allah beri nama surah Asy-Syams, surah yang kedudukannya sebelum surah Al-Lail yang kita dah bincangkan pada minggu lepas, cerita tentang bagaimana Allah sebut tentang amal manusia, perbuatan manusia. Kan Allah sebut inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya setiap manusia ni perbuatan adalah berbeza-beza, amal berbeza-beza. Pasti Allah kata, lasyatta, pasti berbeza-beza. InsyaAllah pada malam ni surah Asy-Syams kita akan bincang pula tentang akidah, iaitu pegangan tauhid, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua ni ada hati. Maka kali ini bincang ni ialah bagaimana hati ni ada pegangan yang berbeza-beza. Ada tauhid yang berbeza-beza, ada akidah yang berbeza-beza. Kita akan bincangkan dalam surah Asy-Syams. Baik, terlebih dahulu insya-Allah kita mulakan malam ni dengan talaqi surah yang ke-91. Muka surat berapa tu? 596. 595. Okey, baik. Terima kasih Tuan Wan Abdul Hadi. 595 ayat 1 sehingga ayat 15. Saya jemput tuan-tuan untuk sama-sama buka Al-Quran atau buka aplikasi Al-Quran di handphone ataupun di tablet tuan-tuan. Sama-sama kita semak dan kita baca. Baik, insyaAllah kita akan mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Baik, bezakan ha yang pedas yang pertama, kemudian ha yang gulung. Ha yang pertengahan kerongkong, ha yang dalam kerongkong atau di pangkal kerongkong. Duha, ha, itu yang kedua. Pertama ha. Okey, kita ulang sekali lagi, saya baca dulu. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Baik, sambung. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. والسماء وما بناها. Wal ardi wa ma tahaha. والأرض وما طحاها. Sekali lagi, ada ha, ada ha. Tahaha. Satu ha yang pedas. Tahaha. Okey. Kita ulang sekali lagi. Wal ardi wa ma tahaha. والأرض وما طحاها. Wa nafsin wa ma sawaha. ونفس وما سواها. Baik, ayat yang ke-8 ni semua ha yang gulung. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. Baik, yang ni kadzabat ada ta tu, ada bila mati ada sedikit angin. Kadzabat samu ta dengan sa kan. Kemudian samudu bi ta dengan bitagwaha, bukan bita, bi tagwaha. Ulang balik. Kadzabat samudu bi tagwaha. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها.
إذ إذ انبعث انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال فقال لهم لهم رسول رسول الله الله ناقة الله ناقة الله وسقياها وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Itu kita berhenti sekejap ayat panjang. Okey, saya ulang balik. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. Alhamdulillah kita selesai bacakan daripada surah Asy-Syams ayat 1 sehingga ayat 15. Baik, insyaAllah kita akan sambung sedikit malam ni kepada tajwid Al-Quran iaitu makharijul huruf, makhraj huruf, tempat keluar huruf. Kita sambung malam ni huruf nun. Boleh tengok nota yang saya bekalkan dalam grup tu. Minggu lepas kita dah bincangkan huruf mim. Huruf mim yang keluar pada kedua bibir. Itu dirapatkan bibir atas dan bibir bawah ke keluar huruf mim, dan satu lagi mim juga keluar pada hidung. Iaitu huruf mim ni ada sifat gunnah. Itu sifat yang special, sifat khusus. Kita ada sifat berlawan, kita ada sifat tunggal, kita ada sifat yang khusus. Baik, sifat khusus ni yang memang ada pada huruf mim iaitu dengung, ataupun kita kata gunnah, ataupun kita kata sengau. Baik, dan sengau ni yang ada pada mim keluar pada hidung. Baik, kita sambung malam ni iaitu huruf nun. Huruf nun tempat keluarnya sama seperti huruf lam dan ra, cuma cara menekan huruf nun tak sama dengan lam dan ra. Tempat keluar sama iaitu hujung lidah ditekan pada langit-langit depan atau gusi depan. Gusi gigi kita yang pegang gigi atas ni belakang sedikit tu. Kalau kita dalam kitab tajwid ada sebut langit-langit depan, ada sebut gusi. Sebab dia hampir kepada gusi gigi atas. Baik. Cuma bezanya huruf nun ni bahagian depan, hujung bahagian depan, bahagian atas. Gusi depan tu atau langit-langit depan tu. Okey, contohnya an. Kalau kita matikan an, kita akan rasa atas lidah tu kena pada langit-langit. Huruf lam dan ra tempat yang sama tapi cara hujung lidah tu kena berbeza. Lam di sepanjang hujung tepi lidah tu. Kan? Kalau kita tak al, kita akan rasa sepanjang lidah tepi tu. Dan huruf ra pula hujung lidah yang kena tu hanya sedikit pada getaran. Sebab ra ada sifat takrir, bergetar.
tempat yang sama macam lam dan nun juga, cuma hujung dia tu kena sedikit. Dia kena dengan kadar bergetar. Jadi huruf nun ni samalah tempat keluarnya dengan lam dan nun, lam dan ra, cuma caranya ialah hujung lidah bahagian atas ditekan pada gusi atas, gusi bahagian depan atau langit-langit depan. Baik. Dan huruf nun memang senang. Sebab apa? Sebab satu-satunya huruf yang keluar pada tempatnya itulah dia. Walaupun dia sama dengan lam dengan ra, tapi ada perbezaan. Ketara perbezaan. Dan nun ditekan pada langit-langit, ditekan pada atas lidah, ujung atas lidah. Baik, itu tempat keluar yang pertama. Tempat keluar yang kedua bagi huruf nun ialah al-khayshum. Al-khayshum ni ialah hidung, di mana huruf nun juga ada sifat gunnah atau kita panggil dengung. Baik dia mati sedikit, baik dia ketika berbaris, apatah lagi kalau wajibul gunnah, tempat-tempat yang memang wajib dengung. Inna, okey. Maka bunyi dengung tu yang ada pada nun, ditekan pada nun tu, maka ditekan lagi pada langit-langit dalam tu, ditekan sampai naik ke batang hidung kita. Sebab itulah kalau kita dia ada anak kecil, ada bayi kan, Nabi mensyariatkan untuk kita, ni sunnah Nabi SAW untuk kita mentahnikkan bayi daripada hari pertama sampailah hari ke-7. Untuk kita tahnikkan bayi dan kita gosokkan kurma atau madu atau air zam-zam, masukkan air zam-zam, sini kurma atau madu kita akan tekan di bahagian langit-langit. SAW. Tapi antaranya juga ialah kenapa Nabi mengajarkan begitu, sebabnya ialah bila kita gosok di bahagian langit-langit itu, satu dia menguatkan bahagian rahang bayi ni. Yang kedua dia akan lebih berselera dan lebih kuat menghisap susu ibu ni. Itu yang kedua. Yang ketiganya bila kita tolak, bila kita tekan di bahagian langit-langit ni akan membetulkan bahagian atau posisi hidung ni. Dan bayi akan boleh bernafas dengan lebih baik. Dia akan tolak. Tapi hari pertama sampai ke-7, hari ke-8, 9 dia dah keras dah. Kalau kita tekan kan, kita suruh ustaz ke baca, baca doa dan sebagainya, tekan, memang bahagian dalam tu lembut. Bila kita tolak, itu nanti akan juga mengurangkan kalau kita kata ada masalah dengkur kan, ataupun masalah pernafasan, hidung dia contohnya tertutup. Maka itu juga ada hikmahnya untuk kita melakukan tahnik. Maka huruf nun ni, bila kita tekan, lidah tu tekan pada langit-langit depan ni, maka dia setentang sebenarnya dengan hidung. Jadi dia secara automatik kita akan naik ke bahagian hidung. Jadi huruf nun ni itulah tempat keluar bagi huruf nun, dua tempat. Baik. Sifat yang ada pada huruf nun, kalau kita tengok dalam nota tu, yang pertama apa? Ialah tawassul. Ada tawassul tak? Sifat tawassul. So tawassul ni ialah dia tidaklah ditekan dengan terlampau kuat dan tidaklah pula. Tapi kalau dia mati, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, sama juga macam mim tadi minggu lepas kita bincang kan, bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang hujung tu satu sebab sifat tawassul, dia tidaklah terlampau tiba-tiba mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti ditekan sebelum nak dilepaskan, mestilah ditekan. Dan tekanan tu juga ada sedikit bunyi gunnah, bunyi dengung tu yang sampai ke hidung. Samalah juga macam huruf nun ni, bila kita tekan sikit ujung tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit. Okey. Itu bagi huruf nun, dia ada sifat tawassul. Baik, sifat lain bagi huruf nun ialah, kalau kita tengok dalam nota ni, sifat lain bagi huruf nun yang saya tulis ialah syiddah, iaitu mesti ditekan. Maksudnya ialah ditahan lidah itu pada langit-langit. Kalau tak tahan, tak tekan, maka tidaklah berlaku huruf nun, tak keluarlah huruf nun. Tapi tekanannya berbentuk tawassul. Tidaklah terlampau keras, tidaklah pula terlampau lepas. Baik, untuk huruf nun satu lagi, kalau tuan-tuan boleh tambah dalam nota, ialah sifat gunnah. Itu sifat spesial.
sifat khusus. Bagaimana huruf ra juga ada sifat khusus, kan, tafkhim dan juga tarqiq, tebal dan nipis. Kita dah bincang sebelum ni bagaimana ra menjadi tebal, bagaimana pula ra menjadi nipis. Maka sifat khusus bagi nun ialah gunnah. Okey, dan gunnah ni ada peringkat-peringkatnya. Ada yang wajibul gunnah, ada yang bukan wajibul gunnah. Kenapa wajibul gunnah? Wajibul gunnah ni kalau kita tinggal maka lari maksud atau gugur perkataan. Kalau bukan wajibul gunnah hanya menjadi lahnul khafi, kesalahan yang kecil. Contohnya kita baca, sepatutnya kita baca dengan dengung. Contohnya may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. May, kita baca man yuti'ir rasul, kita baca dengan nun mati. Man dan juga may dua-dua maksud sama. Dan dua-dua tidak menggugurkan huruf. Baca man pun nun mati. Macam may pun nun mati. Kan? Dua-dua tidak menggugurkan huruf dan tidak mengubah maksud huruf. Maka dibenarkan. Cuma dia jadi lahnul khafi bagi orang yang tidak mahir baca Quran. Bagi orang yang mahir, dia jadi kesalahan besar. Bila dia tahu tapi dia tidak mengamalkan. Jadi nun ni ada keadaannya menjadi wajib gunnah. Wajib gunnah ni biasanya ialah ada nun syaddah. Nun yang bertanda syaddah. Okey, nun yang bertanda sabdu. Inna a'tainakal kautsar. Kalau kita gugurkan inna, tak tekan, atau inna, nun tu tidak disempurnakan syaddahnya, sabdunya, maka itu menggugurkan huruf satu. Kedua, mengubah maksud ayat. Jadi wajibul gunnah ni namanya wajib kita tekan dan dengung. Ada orang kata, Ustaz, dia kata tekan je Ustaz, inna. Tak, satu namanya wajibul gunnah. Sebab gunnah tu membawa maksud kepada adanya huruf nun. Bila kita tekan, bila adanya dengung, maka kita sempurnakan huruf nun. Bila tak ada, tidak ditekan dengungnya, maka kita tidak sempurnakan huruf nun. Itu namanya wajibul gunnah. Inna. Tekan. Terutama dalam surah An-Nas. Sebab dia sabdu di ujung-ujung. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tak tekan. Malikin nas. Tak tekan. Jadi hati-hati. Walaupun kita dalam sembahyang contohnya, dia bukanlah kesalahan besar sampai membatalkan solat. Tapi sempurnakan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sempurnakan betul-betul huruf nun yang bertanda syaddah atau wajibul gunnah. Baik, itu sedikit huruf nun. Baik, saya buka persoalan. Kalau soalan boleh diteruskan pada bahagian tadabbur surah insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Saya tertarik masa Ustaz kata pasal tahnik tadi tu. Minta maaf, bukan pasal huruf nun, tapi pasal tahnik tadi tu. Saya tengok amalan budaya lah. Setengah tu kenapa dia perlu dia minta yang orang yang buat tolong buat tahnik tu mengulum-ulum dalam mulut dia dahulu kurma tu dengan alio dia sekali tu. Ada nas dia ke kat situ ke ataupun macam mana, ataupun amalan je Ustaz? Mohon pandangan Ustaz. Baik. Dalam kita memberikan kurma, tahnik bayi kan, kurma lah. Kalau madu tu kita tak adalah kita masukkan dalam mulut. Kurma ni biasanya ustaz atau siapa saja orang alim, mufti dan sebagainya, dia akan hancurkan kurma tu dalam mulut dia terlebih dahulu sebelum diambil sebahagian. Isi kurma tu, kurma dia ada kulit dia. Kulitnya pun kalau yang keras ataupun yang kasar tu, maka dia akan tersekat di bahagian kerongkong bayi. Maka itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi siapa antaranya ialah seorang sahabat Nabi yang antaranya adalah Asma binti Abu Bakar, isteri kepada adik kepada Sayyidatina Khadijah, isteri kepada Zubair Al-Awwam. Bila dia bersalin, dia datang untuk Nabi SAW. Nabi pun mentahnikan dengan cara kurma tu Nabi lumatkan dulu dalam mulut. Baru Nabi berikan kepada anak Asma binti Abu Bakar. Itu sunnah. Dengan cara dia lumatkan dalam mulut terlebih dahulu. Mungkin sekarang ni masing-masing takut sebab COVID kan.
kita nak tahniah bayi, kita risau, kan mau nak kena ustaz ni kena COVID, hancurkan kurma dan sebagainya. Itu juga mungkin. Tapi bila kita masukkan dalam tangan dalam mulut, mungkin juga bayi tu isap tangan dan sebagainya. Dalam masa sekarang mungkin kita takut. Carilah yang jalan yang terbaik untuk kita dapat tahniah, bila sama anak kita ni selamat lah. Saya ada juga dalam musim baru-baru ni, ada juga yang saya tanyakan bayi, minggu lepas ada seorang lepas asar, saya tanya dia boleh ke? Sebab COVID. Jadi dia tak tahu Ustaz. Tapi saya pun kata saya pun buat test. Saya pun sihat sekarang tak ada apa. Tapi nak katakan melumatkan kurma dalam bayi dalam mulut tu adalah sunnah Nabi SAW. Ada nas hadis Nabi SAW. Terima kasih Ustaz, jelas. Sama-sama. Ustaz, Amin sini Ustaz. Silakan Tuan Amin. Ada soalan saya tadi Ustaz bercerita pasal huruf nun ya Ustaz. Ya saya. Pasal sifat gunnah dia tu kan bila ada Baik. pada tanda syaddah. Macam mana bacaannya atau sebutannya yang betul lah Ustaz kalau dia nun tu dia ada nun bertemu nun, maknanya nun tu mati, lepas tu dia ada syaddah pula. Baik. Ada dua kali kan Ustaz? Macam mana dia punya ini bacaannya? Contohnya ayat dalam surah Al-Lail ada Ustaz. Baik, apa pertanyaan dia? Surah Al-Lail ayat ke-19. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Kan? Dia nun bertemu nun. Tapi nun yang kedua tu ada. Ya. Baik. Sama-sama. Baik, terima kasih Tuan Amin atas soalan yang baik. Baik, kalau kita tengok kan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, surah Al-Lail yang kita bincangkan minggu lepas ayat 19. Baik, untuk dalam kaedah yang ni, hukum ni nama hukumnya ialah idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah maksudnya ialah memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf selepasnya. Idgham ma'al ghunnah hurufnya ada 4. Ya, waw, mim, nun. Ya dengan waw, kalau kita tengok nun mati atau tanwin bertemu dengan ya dengan waw, tak ada tanda sabdu. Tak ada tanda tasydid. May yuti'i atau min wajhillah atau min waraihim muhit. Dia tak ada tasydid. Tapi kaedah membaca dengung tu kita masuk miu, seolah macam kita bunyi miu. Atau may, seolah bunyi macam ya masuk may. Miu masuk, nama idgham tu maksudnya ialah masuk. Tapi untuk nun dan mim, kalau tengok dalam Quran apabila tanwin atau nun bertemu nun, huruf nun atau mim. Selepas huruf nun atau tanwin ni bertemu huruf nun atau mim, maka memang akan ditandakan dengan sabdu. Kalau kita baca, tengok wama, tengok ayat 19 tu, wama li ahadin indahu min. Kalau kita bunyi min, nun yang pertama tu mati, memang bunyinya mati, min. Kemudian masuk pula nun yang kedua tu juga berbaris. Jadi bunyinya min ni'matin. Min ni'matin. Min ni'matin. Tapi nun yang mati min tu ada dengung. Nun yang kedua tu pun enggak ada dengung, ada sifat gunnah sedikit. Maka dia masuk terus. Min ni'matin. Tetapi namanya bukan wajibul gunnah. Kalau kita baca min ni'matin, kita baca min, matikan nun pertama, ni'matin nun yang kedua berbaris bawah. Cuma nak memudahkan dalam bahasa Arab ni biasanya kita akan baca sekali terus. Nun huruf yang sama di dalam Al-Quran, huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris, maka dia akan terus masuk huruf yang kedua. Ada contoh-contohnya ada dalam Quran. Apa contohnya? Contohnya ada satu contoh di dalam bab idgham mislain kan, tu idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Bila huruf-huruf tu dekat, dia masuk irkam ma'ana contohnya. Tapi kalau dia tak dekat, dia sama, memang terus masuk. Yang ini disebabkan dia dua huruf yang sama, maka dia terus masuk huruf yang kedua.
Tapi kalau kita baca satu-satu, min ni'matin, kan contohnya kita menggugurkan tanwin, menggugurkan gunnah di situ, masih lagi membawa maksud yang sama. Tinggal lagi seni dalam baca Quran tu, dengung tu kita hilangkan. Okey. Yang disebutkan dengan wajibul gunnah tadi nun syaddah yang memang tunggal. Bukan disebabkan sebelumnya ada nun mati atau tanwin. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ustaz, masih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, Silakan jadi Tafadhal. tadi maksud Ustaz tadi kalau hukum wajibul gunnah tu, kalau kan nun sabdu ataupun mim sabdu tu, dia lebih kita kena titik beratkan atau dia lebih penting untuk kita patuhi berbanding dengan hukum dengung yang nun mati atau mim mati, Ustaz. Dia kira berat lah wajibul gunnah tu, memang kita kena betul lah macam tu, Ustaz. Kalau tidak lari maksud tadi Ustaz cakap tadi. Betul. Antara hukum nun mati dan mim mati berbanding dengan nun syaddah atau wajibul gunnah mim syaddah ni, lebih penting nun syaddah dan mim syaddah. Sebab dia mengubah baris, mengubah maksud. Mengubah maksud dan menggugurkan huruf bila kita tidak sempurnakan. Bila kita mengubah maksud atau menggugurkan struktur atau huruf, menggugurkan struktur ayat, maka dia jadi kesalahan besar. Kan kesalahan besar tu meninggalkan baris, tertukar baris, tertukar huruf, menggugurkan huruf. Semua itu termasuk dalam kesalahan besar dalam membaca Al-Quran. Kalau tanwin ni, kalau saya lah, kalau ada yang dulu nak belajar baca Quran, maka saya akan nasihatkan tanwin tu bunyi je. An, ban, tan. Sebab tanwin ni pun salah satu lagi ialah ada dengung yang bunyi dia masuk. Mai, ada satu lagi tanwin bunyi dia tak masuk. Ada nun juga bunyinya yang masuk, dengungnya. Kadang sampai di confuse nak baca macam mana. Mai ke, ma ke, dia berbeza. Itu belum kira lagi dia nak ingat perkataan, nak ingat huruf, atau tukar huruf. Jadi kadang-kadang saya baca je man dulu. Kalau tak confident nak baca dengung. Baik, wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada soalan lain sebelum kita teruskan insya-Allah. Ustaz, nanti mungkin satu hari kalau Ustaz jumpa penerangan yang tadi yang 3 idgham tadi Ustaz sentuh idgham mutamatsilain yang mutajanisain dengan yang mutaqaribain tu kan Ustaz kan. Kalau Ustaz jumpa tu Ustaz terangkan kepada kami boleh Ustaz. Mungkin agak sukar sikit nak dah lupa dah benda-benda ni semua ni. Kalau jumpa Baik, nanti. boleh. Ya, kemudian lah tu. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Nanti bahagian tajwid itu kita akan sentuh selepas kita habis bahagian makhraj huruf dan sifat huruf kita akan sentuh insyaAllah. Okey, baik Ustaz maklum. Terima kasih. Sama baik. Baik, ada soalan lain? Kita terus insyaAllah. Baik, tadi insyaAllah kita terus pada surah Asy-Syams, surah ke-91, surah selepas surah Al-Balad dan surah yang sebelum surah Al-Lail yang kita bincangkan minggu lepas. Baik, surah ini adalah surah yang kedudukan dalam Quran adalah surah yang ke-91. Tapi ada pun penurunan ni adalah surah yang terawal, antara yang terawal. Surah diturunkan pada tahap kedua kenabian ketika Nabi dah mula menyampaikan dakwah di Mekah secara terang-terangan. Tahun ke-4 hingga tahun ke-6 kenabian. Tahap yang kedua. Selepas Nabi menyampaikan Islam secara terang-terang. Baik. Surah ni antara asbabun nuzulnya adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada musyrikin Mekah yang mana mereka menafikan cahaya yang datang kepada mereka. Mereka menafikan fitrah yang ada di dalam hati mereka. Itulah dalam ayat ni yang kita akan tengok bagaimana Allah menyebut tentang cahaya daripada ayat 1 sampai ayat 6. Sebab itulah juga surah ni dinamakan dengan matahari, Asy-Syams. Iaitu matahari yang mana Allah sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha.
Allah jadikan matahari ini satu makhluk yang taat, yang sentiasa memberikan cahaya kepada manusia, dan dia sentiasa berputar pada orbitnya, tak pernah keluar. Dan bayangkan bagaimana pula kalaulah matahari ini menjadi makhluk yang degil, maka satu hari matahari pun keluar daripada orbitnya, maka apa yang akan berlaku kepada bumi, makhluk, cakrawala dan sebagainya. Maka itu adalah konsep cahaya. Sebab itulah Allah juga menggelarkan Nabi ini sebagai cahaya. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Seperti cahaya yang terang benderang. Allah jadikan Nabi ini sebagai cahaya. Dan kalau kita tengok dalam surah ni Allah sebut daripada ayat pertama, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Baik. Kita pergi kepada pengajaran yang pertama surah ni. Baik, saya ambil daripada perkataan ada ALSH AMS. Tengok malam ni berapa yang kita sempat. Agak panjang. Baik, yang pengajaran yang pertama A pengajarannya ialah asal kejadian manusia itu suci fitrahnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia ini asalnya suci. Kalau kita tengok dalam surah ni, 6 ayat pertama yang saya bacakan tadi, Allah sebut 7 makhluk Allah yang mana semuanya ada fungsi masing-masing, semuanya fungsi-fungsi yang hebat, dan Allah bersumpah dengan 7 makhluk. Ayat 1 sampai ayat 6. Allah bersumpah dengan 7 makhluk ni. Allah sebut wasyams, demi matahari, waduhaha, dan juga cahayanya pada waktu duha. Kita dah bincang surah Ad-Duha. Waduhaha ni matahari yang tidak panas. Waktu duha matahari yang tak panas, bukan matahari terik, bukan terpacak atas bala. Itu zuhur, panas. Allah sumpah wasyams waduhaha. Allah sebut 2. Satu asyam, satu ad-duha. Allah sebut wal qamar, bulan. Betul Allah sebut wal nahar, siang. Allah sebut wal lail, malam. Was sama, langit. Wal ard, bumi. 7. Allah bersumpah dengan 7 makhluknya adalah untuk menunjukkan bahawa manusia itu suci fitrahnya. Sebab apa? Sebab Allah sebut manusia ini suci fitrahnya. Bagaimana aku jadikan manusia, makhluk-makhluk ni tadi terang benderang. Datangnya asbab ni daripada matahari. Siang Allah sebut, kalau tengok ha belakang tu, ha tu daripada matahari. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Hujung tu semua menunjuk kepada matahari, cahaya matahari. Wasyams, matahari lah. Waduhaha, dan waktu duhanya, cahayanya pada waktu duha, cahaya matahari. Wal laili idza talaha, wal qamari idza talaha, dan bulan yang menutupinya. Kita tahu bulan pun terang benderang sebab cahaya matahari. Dan Allah sebut bila bulan keluar ikut talan ni, maksudnya ialah ikut mengikutinya. Kalau kita dalam musabaqah Al-Quran sebut tilawah Al-Quran. Majlis tilawah Al-Quran. Tilawah ni maksudnya ialah mengikuti. Kenapa mengikuti? Sebab tilawah ni kita baca ikut mushaf. Itu namanya tilawah, talah, ikut. Talah itu mengikuti matahari. Terbenam matahari, naik bulan. Bulan pun ikut keluar daripada terang tu, daripada cahaya matahari. Sampailah Allah sebut pada ayat ke-6 tu, wal ardi wa ma tahaha. Bumi ni kalau tak ada matahari gelap. Dan disebutkan bila matahari tak ada maka tenggelamlah bumi ni. Kita akan tenggelam semuanya. Allah sebut dalam Quran. Ayatnya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kulli Allah kulli Allahumma shalli ala Muhammad. Tak ingat apa ayat dia. Jumpa ayat dia. Tapi Allah sebut kalau matahari ni lari daripada orbitnya maka tenggelam semua makhluk yang ada. Sebab apa? Sebab tumbuh-tumbuhan akan mati, semua akan mati, maka akan memenuhi bumi ni air sahaja. Baik.
Maka wal ard, bumi juga memerlukan matahari, dan juga langit ni dan langit ni takkan jadi apa-apa kalau tak ada matahari. Bintang-bintang yang indah yang kita tengok di langit tu takkan berguna kalau tak ada matahari. Sebab apa? Sebab untuk pengetahuan kita semua ni, bintang yang paling dekat dengan kita apa? Matahari. Maka Allah sumpah ayat 1 sampai 6. Allah ayat 7 ni bukan jawab bersumpah. Allah sebut wa nafsi wa ma sawaha. Allah jadikan nafs diri manusia itu sendiri sawaha, seimbang. Maksud seimbang di sini ialah ada fitrah. Semua manusia setuju bahawa perkara baik, perkara buruk. Walaupun dia buat perkara buruk, tapi hatinya menafikan yang aku buat ni buruk. Aku buat ni memang buruk. Assalamualaikum. Ya. Baik, minta maaf. Maka Allah sebut tadi tentang wa nafsi wa ma sawaha. Menjadikan nafs di manusia ni sawaha. Maksud sawa ni maksudnya ialah seimbang. Seimbang tu macam mana? Maksudnya ialah antara baik dan buruk semua kita boleh untuk tahu. Contoh wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ni kalau tak diajar sampailah dia besar, tanpa dia belajar yang mana yang baik yang mana yang buruk, tapi fitrahnya akan terdetik. Ni tak baik ni. Ni buruk ni. Allah ilhamkan dalam hati baik dan buruk. Ayat yang ke-8 ni fa'alhama fujuraha wa taqwaha, bukan Allah ilhamkan untuk buat baik dan buat buruk, tidak. Maksudnya ialah dalam diri manusia itu Allah dah tanam, benda ni baik, benda ni buruk. Bahkan kalau kita tengok mana-mana agama pun melarang buat perkara buruk. Arak contohnya. Tak ada agama pun yang suruh penganutnya untuk menghancurkan diri dengan contohnya mengambil arak contohnya. Maka itu adalah fitrah. Dan asal kejadian manusia ni adalah kepada fitrah. Maka Allah ingatkan dalam surah ni, Allah ingatkan kepada kaum musyrikin dan juga kepada kita. Dan Allah bagi contoh nanti kita akan tengok contoh kaum Samud. Bagaimana hati mereka ni sebenarnya baik. Tapi bila ada diutus Rasul, maka mereka tentang Rasul. Bukanlah sebab diri mereka itu tak baik. Tapi mereka menafikan fitrah. Mereka menafikan fitrah yang ada dalam diri mereka. Maka Allah sebut asal kejadian manusia itu baik. Ada fitrahnya. Nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebab Allah dah ilhamkan dalam diri setiap manusia ni yang baik dan yang buruk. Semua orang setuju, tak ada yang tak setuju. Baik. Itu pengajaran yang pertama. Baik, kita tengok pengajaran yang kedua, iaitu L. Apa yang Allah sebut dalam surah ini ialah bila dalam diri manusia ni adanya fitrah, suka kepada perkara yang baik, benci kepada perkara yang buruk, tetapi manusia ni sering ingkar. Sebab Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah datangkan dulu ayat ke-8 ni, manusia ni memang ada fitrah, tapi dia lebih suka kepada fujur. Fujur ni maksudnya ialah dah tahu benda tu buruk tapi nak buat juga. Itu maksud fujur. Keburukan yang dibuat secara terang-terangan. Orang tahu benda tu buruk, tapi kita buat juga. Mencuri tahu buruk. Dan semua orang maklum buruk, tapi kita buat. Itu maksud fujur. Walaupun kita buat secara sembunyi, tapi sebab benda tu maklum, tahu. Maksud fujurah ni ialah kesalahan yang buat secara terang-terangan. Bukan dibuat terang-terangan, tapi orang maklum tahu benda tu buruk. Maka Allah datangkan fujuraha dulu. Bukan bermaksud Allah datangkan. Ini saya ada baca juga dalam tafsir kan. Ada juga yang menafikan. Antaranya Imam Katsir menafikan bahawa bukanlah Allah tu yang ilhamkan buat perkara buruk. Tapi Allah dah tanam dalam diri manusia ni yang buruk-buruk, yang baik-baik. Tetapi Allah datangkan dulu fujur sebab apa? Sebab manusia ni memang ada hati ni tahu dah baik buruk tapi suka juga kepada perkara yang buruk. Maka Allah
hantarkan Rasul. Pengajaran yang kedua tadi ialah lahirnya Rasul memberi dan membawa cahaya kepada manusia sebagai peringatan. Allah sebut juga dalam surah ni, ayat berapa tu ada kalimah Rasul? Ayat berapa tu ada kalimah Rasul? Ayat yang ke Allahumma salli ala Muhammad. Faqala lahum Rasulullah. 13. Ayat ke-13. Terima kasih Tuan Zafri. Lahirnya Rasul yang dalam surah ni bukan Rasulullah. Kalimahnya Rasulullah. Allah sebut Rasulullah sebab apa? Sebab menggambarkan kepada kaum musyrikin Mekah, inilah Rasulullah. Tapi dalam ayat ni kalau kita tengok maksudnya ialah kepada Nabi Saleh. Kepada Nabi Saleh, kaum Thamud. Ayat sebelum tu, kadzabat samudu bi tawwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah. Merujuk kepada Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam. Baik, apa yang berlaku? Lahirnya Nabi adalah untuk memberi cahaya dan membawa cahaya. Nabi itu sendiri membawa cahaya dan dia juga membawa. Nabi itu sendiri memberi cahaya dan dia juga membawa cahaya. Maksudnya ialah kedatangan Nabi itu rahmat. Perilaku, tubuh badan, semuanya adalah cahaya. Contoh kepada kita. Uswatun hasanah. Qudwah hasanah. Nabi ni. Dan juga dia membawa cahaya, ni Al-Quran. Dalam ayat ni, kalau kita tengok, sebenarnya dalam hati manusia ada cahaya. Dalam hati manusia ada cahaya. Iaitu tahu baik dan buruk. Kita boleh nilai sendiri. Kalau kita sebut kalau. Dalaman kita, internal kita betul-betul, kita ikut internal hati kita, yang mana baik kita buat, yang mana buruk kita tinggal, tanpa ada eksternal, tanpa ada Nabi dan Rasul, maka sebenarnya hati ni dah cukup kuat untuk buat pilihan yang mana baik dan yang mana buruk. Tapi Allah tahu itu adalah kelemahan manusia. Dah tahu mana baik dan mana buruk, kita tahu, kita boleh nilai. Kadang-kadang nak buat buruk, dah terdetik, benda aku buat ni tak betul. Tapi kita buat juga. Itu adalah suara nafs, hati kita, dalaman kita. Maka Allah hantarkan eksternal yang membantu hati kita mengingatkan kembali nafsu kita ni. Dan kalau kita tengok, saya lupa nak sentuh tentang nafs tadi. Allah sebut dalam surah ni ialah wa nafsi wa ma sawaha nafs, kalimah nafs. Nafs ni bila dia dalam keadaan yang statik, yang asal. Allah sebut dalam Quran nafsil lawamah. Apa ayat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina lawamah. Siapa ingat? Dalam ayat surah apa? Surah Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah ni maksudnya ialah hati tu dalam keadaan hati yang memang pure. Ibaratnya macam bayi yang baru lahir. Maka dalam hati tu Allah telah mengilhamkan yang baik dan yang mana buruk untuk kita buat pilihan. Maka dalam keadaan hati itu disebut lawamah, iaitu seperti baru dilahirkan. Okay. Yang kedua ni ialah nafsul mutmainnah. Kalimah mutmainnah ni maksudnya ialah yang tenang. Macam mana disebutkan mutmainnah? Bila hati itu mengikut kepada perkara yang baik, maka jadilah dia hati yang mutmainnah. Allah sebut mutmainnah. Bila dia ikut perkara baik berdasarkan hati dia. Sebab itu Allah sebut nafsun mutmainnah. Dia sendiri ikut hawa nafsu dia dan mengikut perkara yang baik. Maka itu disebut sebagai nafsun mutmainnah. Yang ketiga ni ialah nafsun ammaratun bisu.
nafsu ammarah. Allah sebut dalam surah Yusuf. Cerita tentang Nabi Yaqub. Allah sebut apa? La ammaratun bisu'. Allah sebut wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun, awal juzuk. Awal juzuk yang ke-13 tak salah saya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Nabi Yaqub sebut kepada anak-anaknya. Minta maaf, bukan Nabi Yaqub. Ini kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha atau dengan Imra'atun Aziz, isteri kepada menteri, atau kita sebut sebagai Zulaikha namanya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, tidaklah aku ni menyelamatkan diri aku. Dan kata Nabi Yusuf, sesungguhnya nafsu ammarah itu menyuruh kepada keburukan. Jadi itu ialah 3 nafsu tadi. Maka 3 nafsu ni dapatlah dibendung. Kalau kita ni ada masa mutmainnah buat perkara yang baik. Ada masa kita ni jadi ammarah, kita buat perkara yang buruk. Maka Nabi atau Rasul adalah pemberi peringatan, yang datang memberikan peringatan kepada kita. Maka Allah sebut dalam surah ni, begitulah juga kepada kaum Samud, yang mana mereka ni hatinya baik. Kaum Samud ni hatinya baik. Dia berketurunan kaum Ad sebelum tu. Dan hebatnya kaum Samud ni, saya sentuh sikit kaum Samud ni. Hebatnya kaum Samud ni ialah tenakan dia jadi, tumbuh-tumbuhan dia jadi. Dan yang paling hebatnya kaum Samud ni ialah dia buat binaan daripada bukit-bukit. Kalau nak tengok tinggalan kaum Samud ada di Jordan. Apa nama tempat tu? Selalu orang pergi tu. Famous Jordan tu apa namanya? Petra. Petra. Baik. Baik. Itu adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga Allah sebut dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Bila Allah sebut ayat ke-7 dan ke-8 tadi, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka yang ke-9 dan ke-10 ialah Allah kata sucikan hati, jangan kotorkan. Sucikan hati, jangan kotorkan. Maksudnya apa? Apa yang kita buat mestilah kita sentiasa bersihkan hati. Nak berjaya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berjayalah. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang sentiasa mensucikan hati, wa qad khaba man dassaha. Maka gagallah. Khaba. Khaba ni maksudnya ialah gagal, buat sesuatu tapi gagal. Cuba untuk buat sesuatu, kita rasa kita buat tu berjaya. Atau apa yang kita buat tu akan beroleh kejayaan. Tetapi sebenarnya gagal. Maka Allah kata, orang yang macam ni, Allah samakan dengan kaum Samud tadi. Maka nak berjaya, mestilah sucikan hati. Sucikan hati ni macam mana? Banyak kaedah kita mensucikan hati. Kan antaranya ialah dengan kita berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Untuk dapatkan hati yang tenang, hati yang bersih daripada kotor, dengki dengan orang, hasad dengan orang, ialah dengan banyakkan zikir. Antara juga ialah membaca Al-Quran. Al-Quran juga akan membersihkan hati. Banyak sekali kaedah-kaedah untuk kita membersihkan hati yang Allah peringatkan kepada kita. Tapi hakikatnya disebutkan dengan hati dalam ni ialah ingat balik dalam diri kita ni Allah dah ilhamkan perkara baik dan perkara buruk. Tinggal kita nak buat, nak tinggalkan yang buruk, buat yang baik. Maka Allah sebut qad aflaha man zakkaha. Siapa yang sucikan hati ni, dia buat perkara yang baik maksudnya. Dia buat perkara yang baik seperti mana hati dia rasa benda tu baik.
Wa qad khaba man dassaha. Tapi gagal pula siapa yang bila tahu perkara itu buruk, buat perkara buruk. Maka Allah sebut sucikan hati dan juga jangan kotorkan hati dengan perkara-perkara yang buruk. Baik, insyaAllah kita berhenti sampai situ dulu untuk malam ni. Kita berhenti pada 10 suku. InsyaAllah nanti saya sambung pada minggu depan. Baik, saya buka dulu pada soalan-soalan. Ustaz ni tak ada kaitan dengan ni lah, tapi macam mana perancangan masa bulan puasa nanti Ustaz, kelas-kelas? Macam mana? Macam mana perancangan untuk bulan puasa, kita nak sambung juga ke kelas ni macam mana? Saya tak kisah. Nak sambung, tak sambung, tak apa. Sambung lepas raya. Kalau nak sambung, boleh. Tapi Bila kita siang tak hari siang, ke? siang atau siang weekend lah. Siang biasanya kalau hari biasa, saya tahu Fawaz semua kerja kan. Kita jam Sabtu pagi ke, Ahad pagi ke. Kalau rasa nak fokus Ramadan dengan benda lain, ibadah dan sebagainya, ibadah nafsi, maksudnya mungkin ada faham masing-masing, buat benda masing-masing, maka kita off kelas dulu sebulan. InsyaAllah lepas hari, seminggu, 2 minggu pagi kita start. Mungkin boleh bincang dengan Syahran lah nanti ya saya. Bincang lah soalan ni. InsyaAllah saya ikut. Saya ikut semua insyaAllah. Okey, Baik, baik. Itu nanti kita fikirlah macam mana. Nanti apa-apa nanti kita update balik. Baik, beres. Baik, ada soalan lain insyaAllah. Kita ada seminggu lagi lah, minggu depan sebelum nak surah Ramadan kita habiskan surah Syam insyaAllah. Baik, insyaAllah kalau tak ada, insyaAllah terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Kita sambung pada ayat yang 11. Saya akan ceritakan sedikit tentang kaum Thamud, latar belakang kaum Thamud dan apa yang Allah hantarkan kepada kaum Thamud. Kaum Thamud ni hebat. Dia rasa Nabi Saleh ni tak standing. Nabi Saleh ialah kaum yang terhormat. Dia daripada keluarga yang terhormat daripada kaum Thamud. Allah hantar, Allah pilih kaum Nabi Saleh ni. Tapi mereka rasa Saleh ni tak boleh nak pimpin kita. Kita ni orang yang hebat. Kita ni boleh belah bukit jadi rumah. Maka Allah jadikan juga bukit tu sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh. Keluarnya unta daripada belakang bukit. Kamu ketuk bukit jadi rumah. Nabi Saleh ketuk bukit keluar unta. Kita bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Allah Ta'ala alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Terima kasih khairan semua. Ustaz. Waalaikumsalam.